Dalam hati aku masa tu just fikir nak habiskan cerita aku je. Jantung aku pula masa tu memang dub-dab, 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 dub-dab. Memang tak tentu arah lah. Tapi akhirnya berjaya juga aku habiskan recording aku malam tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Malam ni lain sikit. Sebab apa? Sebab kita dah pun bersiaran kat tempat baru, studio aku yang baru. Sebenarnya aku tak habis lagi set up studio ni. Banyak lagi benda yang nak aku kena buat ni. Yelah kan, baru 7 hari je aku ambil kunci. So kalau aku nak tunggu habis set up, baru aku nak buat cerita baru, alamatnya berminggu-minggu lah Malam Mistik baru nak release. So aku decide, aku just nak record je cerita baru, pakai hentam je setup aku ni. Aku setting ni pakai hentam, lighting main letak sana letak sini. Janji aku boleh keluar video baru, that's all. So dah alang-alang aku kat studio baru ni kan, aku fikir aku pun nak menjawab satu komen yang pernah ditanya dekat aku pasal home studio aku. Komen tu dia tulis, dia tanya aku, pernah ke berlaku benda seram yang terjadi dekat aku masa aku tengah rekod cerita-cerita seram ni dekat studio lama aku tu. Sebenarnya ada je. Kebiasaannya kalau berlaku benda-benda seram kat dalam studio aku tu, aku akan bercerita kisah tu kat channel kawan-kawan YouTuber lain bila aku collab dengan diorang. Tapi memandangkan ada yang dah tanya ni kan, lagipun aku pun dah pindah Lagipun aku pun dah pindah kat studio baru kan. So aku pun decide hari ni aku nak share sikit kisah pengalaman seram yang pernah berlaku kat aku sekeluarga dekat home studio aku. Kiranya hari ni episod khas lah untuk korang. Episod first dekat studio baru aku ni. Alright. So guys, sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, bantu aku dulu subscribe channel Anas Rahmat ni. Kalau nak lagi best, bantu share-sharekan cerita aku ni guys. Kalau nak lagi best lagi, join lah channel membership. Tersasul lah je. Join lah channel membership aku ni serendah RM5 sebulan, supaya aku boleh buat tambah-tambah untuk bayar duit sewa studio baru aku ni. Alright. Okay guys, apa tunggu lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku masa aku baru-baru je aku belajar jadi YouTuber. Masa tu bongok-bongok lagi lah bila aku ni bercerita. Depan kamera tu masih nampak keras, nampak kaku je lagi. Masa mula-mula aku decide untuk buat segmen Malam Mistik ni, aku langsung tak pernah terfikir pun kat kepala otak aku ni yang akan ada satu waktu tu aku sendiri akan diganggu dengan benda-benda mistik ni. Tapi adalah seorang kawan aku ni, dia pernah lah ingatkan aku, dia nasihatkan kat aku kan, yang dia suruh aku bersedia je untuk menghadapi benda-benda macam ni satu hari nanti. Dia pernah cakap dengan aku macam tu, tapi aku buat dang je. Tapi biasalah kan, manusia, selagi kepala tu tak terantuk, selagi itulah tak ready. Bila dah terantuk, barulah nak melatan. So kisah yang ni sebenarnya aku pernah cerita dekat channel YouTube The Segment masa aku collab dengan dia. Tapi aku ceritakan balik kat korang yang mungkin belum pernah dengar lagi kisahnya. So ini first encounter aku kat dalam home studio aku ni. Studio aku ni letaknya dalam rumah je, dalam bilik. Aku ni duduk dekat apartmen. Masa tu baru lepas PKP. So banyaklah rumah kat kawasan apartmen aku ni kosong. Sebab kebanyakan penghuni dekat apartmen aku ni kerja dekat Singapura. So diorang ni tak balik Malaysia sebab border masa tu masih lagi tutup. Bukan sebab rumah aku tak ada penghuni, cuma tuan rumahnya tak balik ke rumah dia je. Dia tersangkut dekat Singapura. So nak jadikan cerita, atas rumah aku ni memang kosong. Bawah rumah pun kosong, tepi rumah pun kosong. Depan rumah aku pun kosong, tak ada orang sebenarnya cakap. Aku ni duduk macam kat pulau lah. Kiri, kanan, atas, depan, belakang, tepi semua tak ada rumah. Semua kosong, tak ada orang yang nak duduk. So masa aku tengah buat konten cerita pasal, kalau tak salah aku cerita pasal van jenazah masa tu.
Kalau tak salah aku lah, aku pula pakai kamera vlog, kamera Sony A5100 yang skrin dia tu boleh flip, boleh pusing ke belakang tu, supaya kau orang boleh tengok muka kau orang sendiri macam cermin. Tengah masa tu aku ni sedap-sedap bercakap, sedap bercerita tu kan, tiba-tiba frame gambar Lego kat belakang aku tu bergerak sendiri. Dia gerak sikit je. Mula-mula tu aku okey lagi je. Aku pun tak adalah fikir panjang pun. Aku buat tak tahu je lah kan. Aku terus je sambung bercerita. Sebenarnya kalau korang perasan, kamera tu angle-nya tak berapa nak ngam sangat tau. Sebab angle-nya tu daripada atas. So menampakkan frame aku tu macam dipasang sengit. Tapi pada hakikatnya frame tu pasang tegak je. Frame gambar Lego tu pula sebenarnya canvas. Member aku bagi hadiah sempena birthday aku. So aku tampal lah kat dinding gunakan double side tape 3M. So agak mustahil lah kalau dia nak bergerak sendiri kan, melainkan kalau aku pakai hook ataupun paku. Betul tak? Mula-mula tu dia gerak sikit je, tapi dengan tiba-tiba pula dia gerak betul-betul ngam dengan angle kamera aku. Masa ni memang aku dah cuak gila lah sebenarnya, sebab aku boleh nampak daripada kamera angle aku. Tapi dalam hati aku masa tu just fikir nak habiskan cerita aku je. Jantung aku pula masa tu memang dup-dap, 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 dup-dap. Memang tak tentu arah lah. Tapi akhirnya berjaya juga aku habiskan recording aku malam tu. Tapi aku tak edit cerita tu malam tu juga. Aku decide esok je baru aku nak sambung edit balik. So sebelum aku nak keluar daripada bilik aku tu, aku pun betulkanlah balik kedudukan frame gambar Lego tu. Aku tengok double tape 3M yang aku lekat dekat belakang frame Lego tu dah tercabut daripada dinding. So aku pun terfikirlah kan dalam hati aku juga masa tu, lembiknya 3M double tape ni kan. Padahal kita pun tahu kualiti 3M ni macam mana punya kuat. So apa yang aku buat lepas tu, aku pun cabut terus frame tu. Lepas tu aku buang double tape yang lama tu. Lepas tu aku ganti double tape 3M yang baru. Lepas tu aku tampal balik kat kedudukan yang sama. Lepas aku tampal kat dinding tu, aku pun tutup lampu studio. Terus masuk bilik tidur, aku pun terus tidur. Esoknya, lepas aku bangun tidur tu, aku pun masuk baliklah ke studio aku. Dengan niat saja je lah kan, nak masuk buka komputer, nak tengok komen ke apa kan, sebelum nak mandi siap-siap pergi kerja lah kan. Tapi bila aku masuk je balik ke dalam studio aku tu, aku tengok frame gambar Lego yang semalam cantik je aku tampal tu kan, dah duduknya dekat lantai dah. Masa ni memang berderau jugalah jantung aku. Aku pasti sangat lah, tak mungkin lah frame gambar tu boleh jatuh saja-saja je kan. Aku tampal pakai double tape 3M. Ini bukan iklan babe. Ini aku bagi tahu, ini aku pakai double tape 3M, bukan pakai selotip bongok-bongok je. Lagipun malam tu memang aku dah check pun, memang kuat frame tu aku tampal kat dinding. So aku pun angkat frame tu, aku pun check lah. Aku belik-belik frame tu kan, sambil aku fikir macam manalah frame ni boleh jatuh. Bila aku tengok frame tu kat belakang dia, kat tempat yang aku tampal double tape tu, aku tengok canvasnya tu dah koyak dah. Umpama frame tu macam dia rentap daripada dinding tau. Habis koyak dah belakang canvas tu. Tapi canvasnya masih melekat lagi double tape tu kat dinding bilik tu. Maksudnya canvas tu koyak. Tapi belanya koyak tu melekat dekat dinding dengan double tape tu. Lukisan canvas bukan kertas. Tak mudah pun kalau korang nak koyakkan, betul tak? Canvas mana mudah kau nak koyakkan macam tu. Aku suspect lah dia just rentap je lukisan tu ke bawah, macam zap letak ke bawah. So mulai hari tu aku dah tak tampal lagi dah drawing tu kat bilik aku. Aku parking je dekat bawah. Aku tak tahulah jika benda ni ada kait-mengait dengan perkara mistik ke tidak. Tapi kalau ikut logik akalnya, tak mudah kalau frame tu nak jatuh sendiri. Nak gerak sendiri pun memang takkan mungkin lah kot. Betul tak? Lagipun aku tampal frame tu guna double tape. Bukan aku gantung frame tu pakai paku pun. Kalau pakai paku ataupun hook, mungkin lah boleh goyang-goyang kalau kena tiup angin kan. Tapi sebab aku tampal pakai double sided tape. So sejak daripada hari tu, kalau aku nak recording, memang aku selalu niat dalam hati aku, janganlah ganggu aku masa tengah recording. Memang itu je lah aku set dalam kepala otak aku setiap kali aku nak buat recording. Selain daripada kes tu, ada jugalah gangguan-gangguan lain yang pernah berlaku kat aku masa tengah aku recording. Aku ni pernah buat satu recording tu, sampai 3 hari aku ambil masa hanya nak rakam satu cerita ni.
Nak rakam je tau. Belum lagi aku nak cerita nak edit. Ni ceritanya nak rakam je. Ambil masa 3 hari. Kalau tak salah aku cerita pasal van jenazah jugalah. Kalau tak salah aku. Cerita van jenazah selalu ada je hal. Jom sambung cerita yang kedua ni pula. Let's go. Ini sejarah paling lama aku rekod satu cerita. Biasanya kalau aku buat recording tu, siap satu cerita dalam 1 jam je. Paling teruk pun 2 jam lah. Tapi jarang-jarang sekali berlaku satu cerita sampai 3 hari aku buat recording. Tak pernah. Itulah rekod paling lama aku buat satu cerita. Kisahnya macam ni. Aku ni buat recording kat studio aku ni guna sistem OBS. Aku guna OBS software. Maksudnya mikrofon, kondenser aku, kamera aku semua link kepada komputer. Lepas tu dia akan proses ke satu software ni yang dipanggil OBS. So kalau aku nak mula start recording cerita, aku kena tekan button recording kat software tu sendiri. Kalau nak off recording pun aku kena tekan sendiri juga. Tak boleh dia nak off ataupun recording tu sendiri. Dia mesti nak kena ada yang tukang tekan. Kedudukan komputer aku pula kat belakang aku. Dekat belakang. Maksudnya aku kena tekan record. Lepas tu aku terus menghadapkan muka aku menghala ke kamera. Lepas tu aku pun mulalah bercerita. So kalau benda tu ter-off ke atau apa problem ke, memang aku tak tahu. Sebab kat belakang aku tak nampak pun. Nak dijadikan cerita, lepas aku tekan button record dekat komputer aku tu, aku pun minimize lah software OBS aku tu. Aku pun teruskanlah bercerita. Bila habis bercerita tu, dekat 1 jam jugalah aku duk bercakap pompang. Bila dah habis tu, sekali aku buka OBS aku balik, rupanya aku just record yang depan aja. Yang part aku cakap, yang aku ucap Assalamualaikum bla 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 bla. Yang lepas daripada tu, semua pun tak ada rekodnya, yang depan aja. So mula-mula tu aku rasa pelik jugalah kan. Dah kenapa pula rekod ni jadi tak habis. Tapi aku tak fikir pun pasal hal-hal mistik ni. Aku just anggap masa tu just PC error je. PC error je lah, mungkin itu je kemungkinan yang boleh berlaku. So aku pun malas lah nak buat lagi. Aku pun shut down semua sistem aku malam tu. Aku decide nak sambung esok je. So esoknya aku buatlah lagi sekali recording cerita yang sama. Sekali lagi kejadian yang sama berlaku. Cuma kali ni dia jadi lain sikit. Kalau masa first tu dia just record yang belah-belah depan je kan. Lepas tu yang belah belakang tu semua dia tak record. Tapi kali ni dia lain sikit. Lepas aku habis selawat, aku biasalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu semua kan. Assalamualaikum tu semua kan selawat kan. Lepas aku habis selawat beri salam tu, dia off record. Lepas daripada tu dah jalan habis aku bercerita, dah sampai penghujung cerita tu, dia on balik record. Maksudnya yang belah depan tu aku record dengan yang belah belakang je. Yang kat tengah-tengah tu masa part aku bercerita tu tak ada recordingnya pun. So sia-sia je lah aku membebel bercerita berjela-jela tapi tak direkodkan pun. Masa ni aku dah mula geram dah. Membuat-buat jugalah hati dengan aku punya perasaan marah tu kan. Mana aku tak geram kan. 2 hari aku buang masa, aku buat benda yang sama je. Mestilah aku berangin. So membebel lah mulut aku. Aku pun cakap lah dalam hati, weh, korang boleh tak jangan kacau aku? Aku nak buat kerja lah. Aku dah letih dah si nak melayan kerana korang aja. Korang ingat aku tak ada kerja lain ke nak dibuat? Aku membebel lah. Dia macam marah automatik tau masa tu. So lepas aku cakap macam tu, aku pun off semua sistem aku. Aku pun pergi buat kerja lain. Dah malas aku nak layan recording malam tu. So esoknya sekali lagi aku rekod cerita yang sama. Cuma kali ni sebelum aku nak start recording tu, aku siap pasang ruqyah dulu kat dalam bilik aku. Lepas tu sebelum nak start recording tu, aku siap cakap dalam hati. Aku cakap, tolonglah jangan ganggu aku. Aku cuma nak buat kerja aku je. Tolonglah jangan kacau aku. Lepas tu aku terus selawat. Aku minta pada Allah, minta pemudahkan urusan aku hari tu. Lepas tu aku pun start lah buat recording balik. Alhamdulillah, kali tu aku buat okey dah. Tak ada dah dia on off recording aku. Dalam hati tu masa tu terasa lega lah kan. Benda settle kan. Sebenarnya guys, bukan tu je. Kadang-kadang kalau korang perasan, masa aku tengah bercerita tu, tiba-tiba aku macam berhenti sekejap. Lepas tu aku baru sambung balik bercerita. Sebenarnya masa tu tiba-tiba tengkuk aku ni meremang. Dia macam auto seram. Tiba-tiba je dia datang. Ada juga tu kadang-kadang tu tiba-tiba aku rasa macam ada benda meniup kat telinga aku. Dia macam orang bukan berbisik lah, dia meniup macam
Macam tu, macam sekali je datang. Paling sensitif sekali bila aku sebut nama Cik Pon. Aku sebut perkataan Pontianak. Memang cepat efektifnya. Ada waktu kadang-kadang aku dengar ada benda mengetuk-ngetuk dekat cermin tingkap aku, ataupun mencakar kat luar tingkap. Kadang-kadang tu ada bunyi benda berkepak, macam bunyi burung yang kelepak, 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 kelepak. Macam-macam bunyi lah ada. Itu antara masalah yang berlaku kat aku bila masa aku buat recording dekat studio lama aku. Al-maklumlah, aku ni, kalau kata buat recording ni, memang time malam-malam buta baru aku nak start buat recording. Kadang-kadang tu pukul 2-3 pagi baru aku nak start buat recording. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa aku tak buat siang je? Sebenarnya aku pernah juga buat recording masa siang. Tapi kalau recording masa siang ni, dia punya feel lain sikit. Macam tak sampai tau feel seram tu. Kalau aku punya feel seram tu tak sampai, macam mana korang nak rasa seram kalau aku pun tak seram kan? Betul tak? Ada juga sekali tu, tengah aku recording satu cerita ni, tiba-tiba ada bayang hitam lintas depan aku. Cantik je, zus sekali lalu je. Terberhenti jugalah aku sekejap tengah recording tu. Bukan sekejap lah, terus aku stop recording malam tu, off semua kamera, terus masuk tidur. Malas aku nak sambung balik dah. Sebenarnya dalam hati tu terasa takut juga masa tu. Mestilah takut oi. Kau ingat aku ni berani sangat ke? Aku ni storyteller, bukan ghost hunter ataupun paranormal. Aku ni storyteller je. Perasaan seram tu sentiasa ada. Itu cerita masa time aku tengah recording lah. Pernah juga sekali tu kena kat bini aku pula. Masa bini aku tengah buat sarapan pagi. Kita sambung terus dengan cerita ni. Let's go guys. Kisah ni berlaku tahun lepas. Masa tu anak aku ni sekolah pagi. Dalam lebih kurang pukul 6 pagi masa tu, bini aku ni pun bangun daripada tidur. Dia nak siapkan sarapan lah. Kononnya nak siapkan untuk anak aku bawa bekal pergi sekolah. Tengah dia duk masak sarapan tu, tiba-tiba dia perasan anak aku ni keluar daripada bilik. Dia terus menuju ke bilik air. Menonong je dia jalan. Tak tegur pun maknya yang tengah buat sarapan tu. Dalam hati bini aku tu, dia macam terkejut jugalah. Bukan sebab apa, jarang sebenarnya anak aku ni dia bangun tidur sendiri. Tapi kali ni bukan main senang pula dia nak bangun tidur ni. Tak payah kejut, terus dia bangun. So bini aku ni pun, dia bila dah nampak anak aku tu jalan, dia buat tak tahu je lah. Dia terus sajalah menyiapkan breakfast tu. Tapi dekat 10 minit tu, dalam dia tengah siapkan breakfast tu, dia baru terperasan tak ada pula dia dengar bunyi air dekat bilik air, ataupun bunyi orang mandi ke kan. Dia pun mula terasa pelik lah. Apalah anaknya buat kat bilik air tu tapi tak buka air pun, tidur katnya ke dalam bilik air, fikir bini aku masa tu dalam hati dia. So bini aku ni pun pergilah bilik air nak jenguk anaknya tu tengah buat apa. Sampai dekat bilik air, sekali dia tengok lampu bilik air pun tak buka pun. Sekali dia buka pintu bilik air tu, rupa-rupanya tak ada pun anak aku kat dalam bilik air. Tak ada. So dia pun bergegaslah masuk bilik anak aku. Sampai je kat dalam bilik tu, sekali dia tengok anak aku tengah sedap tidur lagi. So dia pun cepat-cepatlah kejutkan anak aku ni. Bila anak aku bangun, dia pun tanyalah terus kat anak aku sama ada tak anak aku ni masuk ke dalam bilik air. So anak aku ni pun dengan mata blur-blur tu, dia pun bagi tahulah kat mak dia, mana dia ada masuk ke dalam bilik air. Kan baru je mama baru kejut ni, mestilah dia pun baru bangun. So cakap anak aku pada bini aku. Sudah, siapa pula lah agaknya yang lalu kat sebelah bini aku masa tu kan. Bini aku ni dia cerita dengan aku yang dia ni memang jelas nampak anak dara aku tu berjalan menuju ke bilik air, siap bawa tuala lagi. Bukan tu je, kalau korang perasan, dekat belakang aku yang masa kat studio lama tu, aku ada beli ikan. Sebenarnya ikan yang aku bela tu, aku sentiasa top up ikan yang baru. Ikan aku kerap hilang dalam akuarium. Kalau aku beli 3 ekor, tiba-tiba akan tinggal 2 ekor, lepas tu seekor, lepas tu lesap terus. Ada sekali tu aku ada top up ikan patin, seekor besar, seekor kecil. Ikan patin yang besar tu, ikan paling besar kat dalam akuarium aku masa tu.
Sekali esoknya aku tengok ikan patin aku yang paling besar tu dah tinggal separuh je. Separuh je badan dia yang tinggal. Yang paling besar tu. Yang tinggal tu daripada tengah sampai ekor. Kepala semua hilang. So aku malah nak fikir panjang. Aku pun ambil ikan yang dah tinggal separuh tu, aku buang terus. Aku tak nak lah tunjuk kat bini dengan anak aku yang ikan tu dah hilang separuh. Aku takut diorang takut pula kan bila memikirkan tengok ikan tu dah tinggal separuh. Sekarang ni aku kat studio baru. Aku dah tak beli ikan dah. Aku hantar semua ikan aku tu balik ke rumah ayah aku. So ayah aku yang sambung balik bela-bela ikan tu pula. Itu antara kejadian yang berlaku dekat studio lama aku. Aku harap kat studio baru ni tak adalah kejadian-kejadian macam tu berlaku lagi, InsyaAllah. Korang bantu-bantulah doakan aku supaya urusan aku ni dipermudahkan. Tapi sebenarnya ada perkara yang tak best pasal studio baru aku ni. Kau nak dengar ke ceritanya? Aku cerita je lah sikit ni. Aku cerita sikit lah. Ni kejadian yang berlaku dekat studio aku. Masa aku tengok studio ni, sebelum aku ambil keputusan nak sewa studio ni, aku nampak semuanya okey je. Studio ni rumah kedai 3 tingkat. Bawah studio aku ni dobi layan diri. Dekat belah atas tak ada tenant yang menyewa. Sebelum aku sewa studio ni, sebelum aku masuk ni, tenant tu jual pakaian bayi dekat studio ni. So lepas dia keluar, aku tak tahu berapa lama kedai ni dah kosong. Yang ni aku memang tak tahu. So kali pertama masa aku tua tempat ni, terus aku jadi berkenan. Lokasinya baik, keluasannya pun aku suka, harga sewanya pun kena dengan bajet aku. Lampu semua dah siap ada dah. So tak banyak benda lah yang aku nak kena repair, nak renovate. So aku pun lepas tawar-menawar tu semua kan, dapat harga yang aku nak, aku pun terus proceed. Senang cakap memang aku berkenan kedai ni untuk jadikan studio aku. So lepas aku ambil kunci semua, lepas aku buat wiring, betulkan lampu, pasang aircon semua, aku pun cat-cat lah kemas-kemas. Masa semuanya nampak elok je, okey je. Tak ada pun benda-benda pelik yang aku jumpa masa ni. Hingga masa aku mencuci studio aku ni, aku pun panggil lah kawan-kawan aku datang tolong bantu aku mencuci. Aku minta member aku ni cuci kedai aku sampai ke tangga menuju ke tingkat atas. Aku tahu memang tak ada orang kat atas kan. So aku suruh lah member aku ni cuci kat area tangga tu sampai atas. Sebab kotor sangat. So aku minta diorang cuci lah, bersihkan. Sebab dah lama kena tinggal kan. Sekali bila member aku cuci dekat tengah tangga antara level aku dengan level atas ni, sekali dia nampak ada kesan darah kering kat situ. Darah tu bukan sikit, banyak. Bukan kat lantai je ada, dekat tempat pegang. Nanti aku tunjuk gambar lah. Kat tempat pegang tu, kat tangga pun ada juga. Teruslah dia tunjuk dekat aku kan, benda darah kering tu. So bila dia tunjuk dekat aku, automatik lah aku pun jadi berderau lah kan. Berderau lah jantung aku. So aku ni tak nak fikir panjang, aku suruh lah member aku ni just cuci je lantai tu. Cuci lantai tu sampai bersih. Lepas tu kemas-kemaskan lah kat kawasan tu. Mana-mana barang yang masih tinggal dekat situ, aku suruh dia buang je. Sekali masa dia tengah kemas tu, dia jumpa pisau lipatnya sekali. Pisau lipat tu masih ada kesan darah lagi. Tapi dah kering lah darahnya, pisau lipat tu. Ni gambar dia ni. So kita orang pun buatlah spekulasi sendiri. Aku suspek ada orang yang cuba bunuh diri dekat situ. Dia guna pisau tu buat toreh tangan dia. Tapi mujur lah ada orang yang datang nak bantu. Ni aku buat spekulasi aku. Aku pun tak tahu, aku agak-agak ceritanya buat sendiri. Kenapa aku cakap ada orang yang datang bantu? Sebab aku nampak ada kesan tapak kasut kat darah kering tu. Mungkin mangsa tu tak matilah. Mungkin ada orang datang angkat dia ke. Mungkin lah, ini spekulasi aku dengan kawan-kawan aku. Aku tolak lah jauh-jauh pasal ada orang mati kat studio aku ni. Aku minta dijauhkan lah. Tapi cerita yang sebenar aku tengah siasat lagi. Aku pun nak tahu jugalah kan apa yang berlaku. Cuma yang aku concern buat masa ni adalah pasal darah tu je. Aku cuci memang tak boleh nak hilang. Sebab dah lama sangat kan dibiarkan kat situ je kan. So dia dah jadi kering. Yang buat aku jadi concern lagi ialah darah kan. Bila kita cakap pasal darah ni, korang kena faham, siapa yang suka menjilat darah ni? Cuba korang fikir. Aku tak nak cakap lah, tapi korang kena faham. Aduhai, kenapa lah aku duk fikir benda-benda bukan-bukan ni kat sini. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Apa pun aku harap tak adalah benda-benda tak elok kat sini, InsyaAllah.
Lepas Ramadan ni, bila semua dah selesai, aku ingat insyaAllah aku nak buat tahlil sikit kat studio ni. Panggil budak-budak tahfiz ke, kawan-kawan datang buat tahlil kat sini. Korang pun aku minta jasa baik korang bantu-bantu doakan aku. Alright? So aku rasa itu je kot yang aku nak ceritakan untuk segmen Malam Mistik kali ni. So apa yang aku cerita kali ni dapatlah kiranya menjawab persoalan yang korang tanya pada aku, sama ada tak benda seram pernah berlaku kat studio lama aku masa aku sedang buat recording. Tapi bagi aku, masalah gangguan ni bukan takat aku je yang lalu. Aku rasa ramai lagi di antara YouTuber lain yang pernah kena. Lebih-lebih lagi storyteller yang kontennya cerita seram macam aku ni. So kalau korang tak percaya, mungkin korang boleh tanya konten-konten kreator yang lain, macam Chip The Segment ke, Zaf Channel ke. Aku rasa memang kita orang ni memang tak dapat nak lari daripada perkara-perkara macam ni. Cuma apa pun kena kuatkan semangat je lah, demi nak sampaikan cerita yang terbaik buat korang. Okay guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Korang jangan lupa bantu like, subscribe channel aku ni, tekanlah komen, share lah sekali, buatlah apa yang patut untuk bantu aku. Alright, selamat berpuasa. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.